Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan mengenai poster yang saya buat. Sebelum itu terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Is Daniel Amanajmi bin Iskandar. Option Bahasa Melayu, kelas Bahasa Melayu 1, program PISMP, tahun 2, semester 4 dan nombor kad pengenalan 030301030819. Seperti yang tertera di sini ialah Google Site saya. Di sini boleh dilihat gambar saya, iaitu gambar berukuran pasport yang berwarna biru. Dan seterusnya saya akan menunjukkan poster penghasilan saya di dalam Google Site ini. Poster, sila tekan link di sini. Okey. Okey, jadi inilah poster yang saya hasilkan. Aplikasi yang saya gunakan dalam penghasilan poster ini ialah aplikasi Canva. Seperti yang kita tahu, Canva ini dia boleh guna pelbagai jenis pembentangan dan kita boleh masukkan isi-isi, sama ada ikutlah isi yang berkaitan dengan teknologi ke, berkaitan dengan sains, bahasa Melayu, sastera atau fiksyen dan sebagainya. Kita boleh je masukkan isi dalam Canva ini dan seterusnya kita boleh menghasilkan pelbagai jenis data, sepertinya presentation, sepertinya lagi seperti poster dan sebagainya lah. Jadi di sini saya akan menunjukkan bahan multimedia yang saya pilih dan gunakan dalam penghasilan BBM. Jadi yang pertama di sini ialah YouTube. YouTube ini ia boleh mendengar lagu sambil melihat video. Seperti kita tahu kan, YouTube ni apabila kita buka je YouTube, kita boleh dengar apa-apa video ataupun lirik lagu yang kita boleh gunakan dalam belajar itu, dan kita boleh melihat pergerakan video yang dihasilkan itu, sama ada tidak kira lah, sama ada video itu bertentang dengan kanak-kanak, mengenai orang dewasa atau sebagainya. YouTube ini boleh digunakan kanak-kanak pada umur 6 tahun dan ke atas lah. Seperti yang kita tahulah, kanak-kanak ini adanya pra-tadika, adanya masih tadika, adanya sekolah rendah dan sebagainya. Jadi mereka ini boleh mengakses, boleh melihat YouTube, aplikasi pembelajaran, mendengar sambil melihat video yang dipaparkan itu. Ia turut mempunyai pelbagai jenis video pembelajaran sama ada kanak-kanak maupun dewasa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, video yang dihasilkan itu boleh mengenai pembelajaran kanak-kanak itu, tidak kiralah umurnya tinggi ataupun sederhana. Yang kedua, saya menggunakan bahan multimedia seperti Canva. Ia mengandungi unsur grafik seperti kartun yang statik tetapi boleh bergerak. Maksudnya di sini, Canva ini apabila kita membuat aplikasi dalam pembentangan ini, apabila kita masukkan isi itu, kita boleh memilih. Kita boleh memilih sama ada kita ingin mengambil kartun-kartun ataupun pelbagai jenis unsur alam yang kita boleh terapkan dalam aplikasi ini. Apabila kita membuat aplikasi ini adanya pergerakan tu, semestinya murid-murid akan tertarik. Apabila murid tertarik, mereka akan lebih suka untuk belajar dan tidak bosan, tidak mudahnya rasa mengantuk, tidak mudahnya merasa lemau dan sebagainya lah. Dan unsur-unsur ini boleh kita research, adanya pelbagai jenis unsur seperti SpongeBob, adanya kartun seperti hologram dan kartun seperti, maafkan saya, bukan kartun seperti hologram, kartun seperti Upin dan Ipin dan sebagainya. Seterusnya saya menggunakan bahan multimedia seperti wood wall. Seperti tertera di sini,
Wall ini mempunyai unsur permainan yang pelbagai seperti kereta api, anak panah dan belon udara. Seperti yang kita tahu, wall ini dia mempunyai pelbagai permainan. Antaranya yang pernah saya gunakan ialah kereta api. Mengapa kereta api? Kerana kereta api ini apabila membuat permainan kereta api, wall yang diambil daripada atas itu, dia boleh masukkan dalam setiap gerabak kereta api itu. Sebagai contohnya, kalau saya menggunakan wall ini sebelum ini, adanya seperti mencari perkataan yang sama makna. Jadi kita tekan perkataan sama makna itu, dia akan masuk ke dalam kereta api itu. Tapi dalam aplikasi bahan multimedia dalam kursus teknologi ini, saya lebih menggunakan seperti wall yang sama sepadan. Maksudnya kalau saya ajar mengenai kata tanya dan kata sendi nama. Kata tanya itu kita macam padankan. Contohnya kata tanya mengapa, bagaimana, bila, berapa. Seterusnya kalau diikutkan dengan kata sendi nama itu, dia ada satu kolom kata sendi nama ini, dan murid-murid perlu mencari perkataan yang berkaitan dengan kata sendi nama itu. Sepertinya di, dari, daripada, untuk dan sebagainya lah. Seterusnya bahan multimedia yang saya pilih ialah Jamboard. Jamboard ini boleh membuat peta minda dalam pelbagai bentuk dan sticky note. Ianya berwarna-warni, manakala hiasan latar belakang turut menarik dalam aplikasi ini. Aplikasi Jamboard ini ia menggunakan pelbagai bentuk peta minda. Maksudnya murid-murid boleh membuat peta minda dalam bentuk bujur, dalam bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan bentuk bulat. Dan Jamboard ini ia juga mempunyai sticky note. Apa itu sticky note? Sticky note ini ianya berunsur warna-warni dan mempunyai satu nota di mana di atas itu dia mewakili seluruh tajuk lah. Maksudnya kalau di atas itu, kalau saya gunakan dalam aplikasi pembelajaran saya ini, kata tanya. Jadi di bawahnya penuhlah dengan kata tanya. Maksudnya ada mengapa, bila, berapa, bagaimana dan sebagainya lah. Seterusnya kita ada juga Wheel of Names. Wheel of Name ini berunsurkan lebih pada pusakan murid lah. Murid itu apabila guru ingin menanya seseorang murid itu, guru boleh mengisi nama murid di dalam Wheel of Name ini. Lepas tu dia akan bergerak seperti roda impian. Dan akhir sekali Google Form. Google Form ini seperti yang kita tahu, dia boleh mengisi pelbagai maklumat ataupun ayat-ayat binaan. Dan seterusnya grafik yang boleh dihasilkan dalam apabila murid itu mentangkap gambar dan isi dalam Google Form itu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.